kerja Sayyidina Umar di dalam Islam. Setengah daripadanya bertaulan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik pertaulanan. Dia kata setengah daripada kerja Sayyidina Umar ni masa dia dah masuk Islam, dia habis masa dengan Nabi. Khidmat dekat Nabi, belanja duit untuk Nabi, dia kira habis banyak masa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Dan menghabis ia akan daya upayanya menolongnya, yakni menolong Nabi dengan dirinya dan dengan hartanya. Bukan tak bersama dengan Nabi, tolong Nabi habis-habisan. Tolong harta, tolong tenaga, tolong segala-galanya. Dia khidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Sehingga zahir dan tersemat di dalam tarikh, di dalam sejarah, ialah seorang yang teras kepada sahabat dan seorang Amirul Mukminin yang cukup siasahnya kemudian daripada wafat Nabi. Dari segi siasahnya, dari segi politiknya, ternyata Sayyidina Umar Al-Khattab ini satu orang yang cukup tinggi pemikiran politik dia. Begitu. Sehingga kata setengah ulama, tiadalah berfiwak siasahnya dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada setengah ulama kata dia dengan Sayyidina Ali ini tak lari, tak komen sikit pun. Standing dengan Sayyidina Ali yang orang duk kata hebatnya. Begitu. Dan pada masa dia menjadi khalifah, telah luas negeri Islam ke masyrik dan ke maghrib, sampai ke timur, sampai ke barat. Islam duduk bawah pemerintahan, negara-negara dalam dunia duduk di bawah pemerintahan Islam. Ditulis dalam buku sejarah, 2/3 dunia may surrender di bawah pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. May surrender. Sampai Umar Al-Khattab tolak setengah. Kerana jauh negeri itu daripada pusat pemerintahan ni, Sayyidina Umar tolak. Sayyidina Umar takut dia tak boleh nak jaga negeri itu. Tapi negeri yang ditolak oleh Sayyidina Umar ni nak duduk juga di bawah payung pemerintahan Islam yang khalifahnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Pasal apa? Pasal orang nampak harmoni dan sejahtera negara apabila duduk di bawah payung pemerintahan Islam. Begitu. Kata dia, dan sangat terpuji ia di dalam pemerintahannya dengan adil dan warak. Itu dia. Yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab ni satu orang pemimpin yang cukup warak dan dia satu orang yang cukup adil. Begitu. Dan pandang semata-mata akhirat, cukup ikhlasnya kepada agama dan kepada umat muslimin seluruhnya, sehingga pakaiannya tiada lebih daripada kain cokeng, dia kata, dan berselimut kain lepas, dan juga memakai baju yang bertampung-tampung. Itu dia. Sayyidina Umar jadi khalifah, memerintah 2/3 dunia. Keadaan dia macam tu. Keadaan dia yang memerintah 2/3 dunia ni, keadaan dia sebegitu rupa. Tuan-tuan, jadi pemimpin ni bukan senang. Jadi pemimpin bukan senang. Bukan pemimpin negara, bukan pemimpin negeri. Nak jadi pemimpin rumah tangga pun susah. Nak jadi pemimpin ni, kita kena jadi ayah. Pemimpin ni ayah. Ayah kepada rakyat. Ayah ni maksud dia apa? Maksud dia kena jadi satu orang yang bertanggungjawab. Ayah mesti ada tanggungjawab. Macam mana nak jadi ayah kalau tak ada tanggungjawab? Nak jadi ayah mesti ada tanggungjawab. Nak jadi pemimpin mesti jadi macam ayah. Maksudnya mesti ada tanggungjawab kepada orang yang duduk di bawah pimpinan dia. Yang tu mesti. Kalau nak jadi pemimpin, kena jadi macam ibu, macam mak, baru boleh jadi pemimpin. Mak ni apa? Mak ni tempat anak bermanja. Ayah bertanggungjawab, pergi cari kerja apa semua, balik main nafkah, nak sara anak dan sebagainya di rumah. Mak ni dia bermanja dengan anak. Kalau jadi pemimpin, mesti sanggup dijadikan diri jadi tempat rakyat bermanja. Manja macam mana anak manja kat mak tu, apa-apa pergi cerita kat mak, apa-apa cerita kat mak. Jadi pemimpin kena ada sifat ibu ni, kena ada sifat rakyat mai cerita kat kita, kita selesa dengan rakyat. Begitu. Nak jadi pemimpin mesti jadi macam guru. Nak jadi pemimpin, guru maksud dia apa? Dia mesti menjadi sumber ilmu kepada rakyat dia. Rakyat boleh belajar pada dia. Dia jadi contoh. Dia mengajak rakyat bukan mengajak cara lisan, dia bukan mengajak ilmu aja kepada rakyat, bahkan diri dia tu mengajak rakyat.
Dia tak payah cakap banyak. Rakyat tengok dia tu, rakyat rasa terdidik. Rakyat tengok tu rakyat rasa terdidik. Apabila tengok dia, bermakna dia jadi guru. Guru bukan saja masuk kelas mengajar. Rakyat tengok, anak murid tengok dia tu pun tengok tu, tahu dah kata dia guru. Rasa malu dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nak jadi pemimpin mesti jadi kawan. Kita kalau nak jadi pemimpin, kita mesti jadi kawan. Kawan maksudnya apa? Kawan maksudnya sedia bantu orang pada bila-bila masa. Tu kawan. Kita kalau kita dah mengaku kata kita nak jadi kawan kepada satu orang, tengah malam dia telefon kita, dia ada masalah, kita main. Pasal apa? Kawan kita. Dia dalam kesusahan, dia telefon kita, dia mengadu susah dia. Kita masa tu juga kita sampai. Kita akan usaha sedaya upaya untuk ringankan kesusahan dia. Kalau boleh hilangkan kesusahan dia. Itu kawan. Kita boleh berkawan dengan ramai orang, tapi hak kita nak pilih jadi kawan betul. Tak ramai tuan-tuan. Tak ramai. Kawan sok ramai. Kawan nangis tak ramai. Nak jadi pemimpin, jadi kawan. Maksudnya kalau rakyat minta tolong, tengah malam pun kita akan tolong dia. Kerana kita tidak melihat dia sebagai rakyat. Lihat dia sebagai kawan. Jadi pemimpin, dia nak kena ada sifat ayah. Dia nak kena ada sifat ibu. Dia nak kena ada sifat guru. Dia nak kena ada sifat sebagai kawan. Dia nak kena ada sifat ni ada dekat dia. Pemimpin yang Islam nak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang Sayyidina Umar Al-Khattab. Resipi ni ada dekat Sayyidina Umar Al-Khattab. Resipi ni ada dekat dia. Umar Al-Khattab bila dia jadi khalifah, dia tunjuk warak dia tunjuk akhlak dia tunjuk keilmuan dia tunjuk kecerdasan dia. Sayyidina Umar Al-Khattab tunjuk ni benda berciri-ciri resipi yang perlu ada pada pemimpin, ada pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia tersebut di dalam kitab Muhadhar Al-Adba adalah dia, yakni Sayyidina Umar pergi menjadi pengatap di negeri Syam, yang khalifahnya. Yakni dengan menunggang keldai, berpakaian semacam adatnya. Khalifah, dia masa itu khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab yang pada masa itu menjadi khalifah, dia pergi melawat negeri Syam. Bahkan dari mana? Pergi ke Syria tu, naik keldai. Kuda ada, apa semua lebih baik daripada keldai. Dia daripada negeri dia, daripada Madinah, tempat dia duduk buat kerja sebagai khalifah ni, pergi ke Syam. Syam ni Syria. Dia naik keldai. Dia pergi atas tujuan spy. Nak buat kerja spying. Nak pergi jadi spy. Dia boleh orang dia hampir tengok balik cerita kat aku. Tapi tak, dia nak pergi tengok sendiri. Dia nak pergi tengok sendiri. Pasal apabila hantar orang pergi ni cerita balik, belum tentu betul jadi. Lain cerita, lain yang dia main hebat pun boleh jadi. Lah aku nak pergi tengok sendiri. Gubernur dia di Syam pada masa itu bukan si anak Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni katibul wahyi, dia penulis wahyu zaman Nabi. Dia bukan komen-komen. Dia Sayyidina Umar jadi di Syam. Sayyidina Umar nak pergi tengok macam mana Muawiyah bin Abi Sufyan buat kerja sebagai gubernur di Syam. Gitu. Baik, dia kata pada masa itu telah dijadikan pemerintah, yakni gubernur negeri Syam itu, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Apabila sampai Sayyidina Umar di Syam, maka sudahlah dijumpainya Muawiyah bukan main lagi di atas naikannya yang sangat hebat. Sampai di sana tengok dia ni nampak lagi hebat dia lagi daripada khalifah tu. Dia lagu tu. Patut khalifah nombor hebat lagi, dia lagi hebat, adun lebih hebat daripada Perdana Menteri. Dia lagu tu cerita dia. Keadaan dia begitu. Dia ni khalifah number 1 dalam pemerintahan kerajaan. Naik keldai aja sampai sana tengok, gubernur aku lebih daripada aku. Macam tu cerita saja Tuhan pun nak tunjuk jadi macam tu depan dia. Dan berapa banyak askar pengiringnya dan angkatannya macam raja-raja besar. Keluar round dalam Syam ni, dia keluar round tu dengan escort dia, dengan apa pengiring dia, dengan pakaian dia, dengan kenaikan dia, dengan segala kehebatan dia. Keluar satu macam punya round macam tu. Sayyidina Umar sampai kebetulan dia tengah duduk round macam tu. Begitu.
Di dalam itu ternampak kepada Sayyidina Muawiyah akan khalifah. Allahu Akbar. Kawannya duk mengebat, nampak khalifah duk ada sama, adalah orang ramai. Dia kata, penggah aku kali ini. Dia kata, mana lah nak sangka khalifah duduk di Madinah, nak turun mai ke Syam berapa punya jauh. Mai pula mai tak abang dulu. Kalau dulu tak apalah, boleh duk jalan tar baru gamai bagi jadi elok kan, nampak cantik. Tak mai tengah-tengah, mai kena kita. Turun, mai tengok tu dia punya duk sudah pecah kenderaan. Dia pun baris doa tangan ni terkejut tengok duk ada celah orang ramai ni, khalifah lagi besar pada dia duk ada dalam tu. Yakni Sayyidina Umar telah menunggang keldai dia dengan pakaian kain cokeng dan berselimut kain lepas. Naik keldai pakai kain saja, pakai selimut pula selai kain di atas bau. Dia tengok, Allahu Akbar. Bos aku, dia kata. Begitu. Tapi dia tak diambilnya peduli, bahkan terus pulang. Dia pun buat lagu tak nampak. Tengok kedai ni betul aja. Takkan tengah duk tunjuk hebat, turun pergi duk tunjuk. Tak maulah buat tak nampak. Tapi dia bisik kat driver dia, balik cepat sikit, dia kata. Dia kata lagu tu. Lambat sikit lagi aku nanti malu depan orang. Dia kata, jom kita balik cepat. Begitu. Maka dia pun terus pulang ke rumah dia. Dan khalifah pun bertanya pada orang-orang, siapa punya angkatan begini besar? Sayyidina Umar ni, dia pergi tanya rakyat lain ni. Siapa tadi? Nampak macam perarakan kereta berhias saja. Siapa? Dia kata. Maka jawab orang ramai, inilah angkatan raja kami. Ni rakyat ni pun tak kenal Sayyidina Umar ni, tak kenal. Dia faham betul lah, yang ni lah kami punya raja. Syam ni, ini raja dia. Kata. Iaitu Muawiyah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia kata. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, Sakhar bin Harb radhiyallahu anhuma. Maka ia pun diam. Sayyidina Umar bila dah dengar komen rakyat macam tu, diam tak kata. Dia pun tak bawa keluar kat pengenalan tunjuk. Siapa dia semua tak ada. Dia tak dengar, okey tak apa. Begitu. Maka ada pun Sayyidina Muawiyah, manakala telah pulang dia ke rumah dia, lalu bersalin dan kembali menyambut Sayyidina Umar, yakni khalifah yang telah datang dari negeri Madinah itu. Dia pun balik-balik londeh buang baju-baju elok tadi, pakai lagu biasa. Agak-agak sama dengan khalifah, tu kurang sikit daripada khalifah. Buang habis baju-baju kebesaran ni, pakai baju tunjuk kata dia ni tak ada apa balik. Terus keluar pergi cari Sayyidina Umar ni, jumpa, sambut apa semua, buat berganti. Dan berjumpa di luar istananya dia. Keluar pergi cari Sayyidina Umar, jumpa di luar. Kemudian daripada bersalam-salaman, lalu bertanya Sayyidina Umar kepada Muawiyah, aku telah jumpa kamu berbuat begian-begian. Dia kata, tadi nampak lagu. Dia kata, lagu tu kan. Dia kata, tadi ni masa dalam perjalanan nak main, tadi nampak lagu. Dia kata, tapi lagu lain tadi nampak pakai kan? Lagu tu. Maka aku suruh kamu ke sini, iaitu untuk melihatkan maslahah muslimin, mengatur agama. Sayyidina Umar kata, saja nak abang, aku lantik kamu jadi gubernur, bukan suruh mengebat. Aku lantik kamu jadi gubernur di Syam ni dengan tujuan supaya kamu jaga rakyat ada di sini. Dan juga aku nak kamu jaga urusan agama rakyat aku. Itu tugas yang di sini, dia kata. Sebagaimana suruh Allah dan Rasul, Allah dan Nabi mau itu. Sayyidina Umar, dia tegas. Dia terus cakap, aku nampak kau faham sana Nabi. Jadi aku nak abang lagu ni. Aku hantar hang mai sini bukan suruh mengebat. Aku hantar hang mai sini suruh buat kerja, suruh jaga rakyat dan suruh jaga agama seperti mana yang Allah dan Rasul suruh. Yang tu kerja hang di sini. Dia kata. Maka bukannya aku suruh kamu menjadi sebagai engkau di dalam syurga dunia. Dia kata, aku bukan suruh hang bila pegang jawatan ni hang buat kekayaan. Itu bukan yang aku suruh. Dia kata. Aku tak suruh hang ambil kesempatan atas jawatan yang duk ada ni. Aku tak suruh hang kau tak. Aku tak suruh benda ni semua. Dia kata. Dan engkau raja besar bagi memuaskan nafsu engkau. Dia kata, tapi bila aku main, aku nampak hang ni mengalahkan raja besar. Nampak hang ni terlalu bernafsu sangat bila dapat jawatan ni. Sayyidina Umar terus tegur dia. Jawab Sayyidina Muawiyah. Dia kata, ya Amirul Mukminin. Dia pun jawab. Dia kata, ya Amirul Mukminin, adalah kami ni berhampiran dengan raja-raja kafir yang besar-besar seperti Raja Rom dan lainnya. Dia jawapan dia. Dia kata kat Sayyidina Umar,
Dia kata ni, negeri aku ni, Syam ni, duk berdekatan dengan Raja Rom dan Raja Parsi. Mereka Raja Kafir, dia kata. Dan pula kita di dalam memerintah mereka. Kita pula perintah mereka du'ah kita, dia kata. Maka jika tiada hamba tunjuk kebesaran kita dan kegarangan kita dan kelebihan Islam dan kekayaannya, nescaya mencapuk mereka itu atas kepala kita. Kalau kita tunjuk kita ni koman, kita ni leceh, sedangkan mereka ni raja besar kaya-kaya, Raja Rom, Raja Parsi, semua raja besar-besar. Bila dia tengok kita ni nampak lekeh, nampak lo'om, dia kata mereka dia duduk lupa kepala kita. Ini masalahnya. Dia kata jadi kerana tu lah aku tunjuk kata kita ni hebat, dia gerun kat kita. Dia kata. Dia jawab macam tu. Dan hamba perbuat demikian itu semata-mata kerana din. Dia kata aku buat lagu tadi, lagu hang tengok tu kerana agama. Dia kata. Dia jawab lagu tu. Yakni firman Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ada sebut dalam Quran, dan hendaklah kamu sediakan apa yang mampu oleh kamu daripada kekuatan. Tuhan suruh kita orang Islam tunjuk kuat. Dia kata, Quran sebut macam tu. Dia kata dekat Sayyidina Umar. Dan lain-lain lagi. Dia bagi beberapa alasan lain dekat Sayyidina Umar. Apabila didengar oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar akan perkataan itu, lalu berkata Sayyidina Umar, jika sebetulnya perkataan engkau yang demikian, sebenarnya engkau bijak. Sayyidina Umar kata kalau betul hang buat tu kerana tak mau tunjuk lekeh dekat orang kafir, kira dari segi pemikiran siasahnya, dari segi pemikiran politiknya, otak hang ni boleh pakai lah. Hang ni bijak, dia kata. Lalu maka ia pun memberi salam dan kembali ke Madinah dengan pakaian kain cokeng dan selikai lepas tadi tu. Habis habaq macam tu, kau ni dah bagi alasan macam tu, dia kata kalau itu yang hang fikir, hang memang buat tu ikhlas macam tu punya tujuan, hang bijak. Dia kata, okeylah, Assalamualaikum. Naik keldai balik Madinah. Itu dia yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab ni macam tu. Tuan-tuan, dia buat lagu tu sekali. Tuan-tuan, agak Sayyidina Muawiyah lepas tu nak buat lagi lagu tadi ni. Ada dah lah. Dah dia kata aku kena sekali cukup. Dia kata cukup. Ya, tapi jawapan dia tu Sayyidina Umar tidak kata itu jawapan yang salah. Begitu. Masalah kegarangan Sayyidina Umar adalah Sayyidina Umar itu amatlah keras dan amatlah garang atas segala kafir dan ke atas segala munafikin. Allah hadir dia serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekalian peperangan semuanya. Sayyidina Umar tak ada perang yang Nabi turun yang dia tak turun. Tiap-tiap perang yang Nabi turun, Sayyidina Umar ada sama. Dan pada masa menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala sahabat berpindah dengan sembunyi-sembunyi agar jangan diketahui kafir Quraisy, maka orang semua pun junjung sebagaimana sabda Nabi, melainkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu oleh kerasnya dan oleh garangnya, maka tiadalah dia mau bersembunyi-sembunyi. Itu dia. Waktu Nabi nak hijrah Mekah ke Madinah, Nabi pesan dekat sahabat-sahabat ni semua, hijrah ni jangan sampai jadi pasal. Jangan sampai musuh main dua halang tengah jalan, jangan sampai berlaku darah. Secara sembunyi-sembunyi, secara rahsia, hijrah pelan-pelan. Sayyidina Umar bila dengar arahan Nabi macam tu, dia rasa macam tak apa syok. Dia mau cara garang. Dia tak suka, dia kata pergi duduk keluar sembunyi-sembunyi ni. Dia mau, dia nak keluar, semua orang tahu kata dia nak keluar. Ini Sayyidina Umar. Iaitu dipakainya pakaiannya dan diselendangnya pedangnya dan menyangkutkan panah ke bahunya dan digenggamnya anak-anak panah. Maka dia pun lalu di pihak Kaabah. Dan orang-orang Quraisy penuh di lapangan Kaabah itu. Langsung dia tawaf sebagaimana orang tawaf. Kemudian semayang dia di belakang makam Ibrahim dengan tetap hati. Kemudian lalu dia di lengkungan Quraisy yang duduk situ, lepas satu-satu. Dan dikatanya kepada mereka itu, barang siapa hendak meninggalkan ibu tidak ada anak laki-laki, sesiapa hendak tinggal anak tidak ada bapa, siapa yang hendak meninggalkan isteri jadi janda, berjumpa dengan aku di balik sana tanah Mekah ini, maka dia pun keluar. Ni Sayyidina Umar pula macam ni. Nabi tak suruh macam ni. Nabi tak suruh. Nabi suruh keluar elok, jangan cari gaduh, jangan cari pasal, jangan duduk.
Tak mau. Nabi tak mau berlaku tumpah darah. Dia tak puas hati. Dia ni jenis karam kuatnya. Dia tak syok. Jenis-jenis lepas tu dia tak syok. Dia mau. Dia jenis chemoterapi. Jenis menghadapi cabaran ni. Jenis naik rakit pakai ikat senari ni. Jenis baju jenis pakai bawa ada baju ni. Jenis lepas tu. Jenis orang lasak ni. Maka bila Nabi SAW suruh hijrah cara sembunyi-sembunyi, dia tak setuju. Dia nak buat cara dia. Apa dia buat? Pagi-pagi lagi bersiap, mandi, manda semua dia elok. Pedang dia bubuh anak panah, dia genggam, dia keluar. Lalu pula ke celah-celah puak ni bagi semua orang pakai duduk tengok dia. Lepas tu dia sampai di semayang pula, dia tawaf. Lepas tu dia semayang, dia berdoa apa semua elok. Lepas tu pergi berdiri di tengah-tengah kafir Quraisy, dia bagi tahu kat mereka, kata dia nak hijrah. Siapa berasa lama dah bini duk ada lelaki, teringin bini nak jadi janda, tunggu aku jalan tu. Aku nak keluar ikut jalan metang pintu. Apa tunggu tunggu. Umar Al-Khattab. Padahal Nabi sampai minta doa supaya orang macam ni masuk Islam. Pasal apa? Bila dia masuk, dia boleh gertak orang bagi takut habis semua. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab dia hijrah dalam keadaan yang macam itu. Masalah dia kata peri kebahagiaan Sayyidina Umar. Maka amatlah berbahagianya Sayyidina Umar dunia akhirat. Kerana dialah seorang daripada orang 10 yang disaksikan oleh Nabi dengan syurga. Tuan-tuan ada hadis. 10 orang sahabat Nabi yang Nabi bagi garanti mereka ni semua akan masuk syurga terus. Salah seorang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan dialah daripada Al-Khulafa'ir Rasyidin. Dan ialah juga seorang daripada mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Dia sahabat pun dia, anak dia bagi dekat Nabi seorang, maka dia jadi mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang daripada sebesar-besar ulama di kalangan sahabat. Dan dia ulama dia ni. Dan telah muwafaqah turun wahyu sebagaimana tiliknya dan sebagaimana fikir dia. Dia keluar pendapat dia, Sayyidina Abu Bakar keluar pendapat Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba Allah buat turun mai wahyu tu sokong apa yang diputuskan oleh pendapat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab. Mana pendapat dia disokong oleh wahyu. Cukup hebat. Ini yang dikatakan Sayyidina Umar Al-Khattab ini. Dan telah diriwayatkan hadis baginya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 539 hadis. 500 hadis lebih dia riwayat daripada Nabi. Dan telah ijma' mereka itu atas banyak ilmunya, banyak akalnya. Banyak akal bukan banyak akal lagu kita ni. Kita ada budak ni banyak akal, cuma banyak akal lain. Banyak akalnya maksudnya orang cerdik, orang bijak. Sayyidina Umar Al-Khattab ini dia kata satu orang yang banyak ilmu dan banyak akalnya. Dia kreatif, apa semua jenis boleh fikir macam-macam ni. Kalau buat brainstorming dia ada seorang, cantik. Pendapat dia tu orang dengar tu is awak kita fikir macam tu. Ni yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab ni. Orangnya bijak begitu. Dan faham dari segi agama ni sangat faham. Ayat Quran ke hadis Nabi ke dari segi perjuangan Islam ke apakah, dia kata orang yang sangat faham tentang benda-benda ni. Dan zahidnya dan tawaduknya dan belah kesiannya kepada muslimin semua. Satu orang yang cuba hati ni dengan Allah dan Rasul. Begitu. Dan berdirinya di atas hak dan besarkan peninggalan Nabi SAW dan segala sunnahnya. Itu dia. Apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata, yang tu yang besar dalam hidup dia. Hak semua kecil. Ya Allah begitu. Dan mengikut baginya dan ambil pedulinya dan segala masalah muslimin. Bagi dia masalah rakyat itu masalah besar. Masalah dia tak ada. Masalah rakyat tu masalah dia. Contoh dengar cerita, dia malam-malam tidur ronda. Tengah malam, orang semua pakat tidur, dia ronda. Yang cerita jumpa budak duk teriak apa semua, mak rebuih batu dalam periuk tu. Bila batu menggelegak, bila ayak menggelegak, batu duk bunyi geduk-geduk ni, mak nanti kata kat anak ni, mak nanti kata sabar. Makanan dah nak masak dah bunyi dah tu. Sat lagi masak, anak ni lena ngayak mata betul ya. Lena duk harap buah yang tak luruh. Duk harap batu yang tak pernah masak. Sayyidina Umar jumpa rakyat susah macam ni. Dia dengar macam ni punya cerita masuk, tanya awak pasal apa? Perempuan ni terus habaq, dia tak ada benda nak bagi makan anak dan sebagainya. Menangis. Sayyidina ni menangis. Menangis bukan pasal apa? Bukan pasal sedih.
Budak ni tak makan. Menangis kerana takut kepada Allah. Dia jadi pemimpin, ada rakyat macam ni. Menangis takut kepada Allah. Terus kata dekat mak budak ni, esok pergi dekat istana Khalid. Dia kata, mereka nanti bagi bantuan. Dia ni dengan tak tahu dia siapa dan sebagainya, esok pergi dia baru tahu rupanya dia ni khalifah yang memerintah negeri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini dia nak kata ni, ambil pedulinya dengan segala masalah muslimin. Semua masalah, semua segala benda yang menjadi keperluan rakyat adalah masalah dia. Dan memuliakan dia oleh ahlul fadli wal khair. Ahlul fadli, orang-orang yang berkelebihan, lebih ilmu, lebih akal dan sebagainya. Wal khair, dan orang-orang yang baik-baik, semua memuliakan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebut Sayyidina Umar, mana orang alim ada, semua hormat dia. Ni yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan kepujiannya amatlah banyak dan kelebihannya tiada terbilangkan radhiyallahu anhu. Kalau nak cerita kelebihan Sayyidina Umar, dia kata tak terbilang, banyak sungguh kebaikan dia. Tuan-tuan, satu-satunya orang yang menjadi penagih arak bila turun ayat Quran yang mengharamkan arak. Quran pasal arak turun 3 kali. Turun hak mula, habang arak ni ada baik ada tak baik, ada kebaikan ada keburukan. Dia puas hati, dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, tolong jelaskan apa hukum minum arak ni sebenarnya. Turun pula ayat yang kedua, habang kata kalau nak semayang jangan minum arak. Waktu nak semayang jangan minum arak. Maksud tak larang penuh lagi. Waktu nak semayang jangan minum, takut masa semayang lagi dia baca-baca dia pening. Dia tak puas hati lagi, pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, dia kata bagi satu kata putus tentang hukum arak, boleh tak boleh minum. Turun ayat yang ketiga, jelas mengatakan arak ni haram, fajtanibu. Dia kata maka hendaklah kamu menjauhi. Puas hati dia. Dia dengar ayat sah kata arak ni haram, balik ke rumah 60 biji tepayang arak ada keliling rumah dia. Dia katok pergi pecah perang tanpa sikit berasa sayang kepada arak tu. Ni yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi satu orang yang cukup panjang cerita. Kalau nak cerita pasal kelebihan dia yang meriwayatkan hadis yang kita akan baca insya-Allah pada bulan depan. Wallah. Lepas ni kita masuk masalah dia kata hadis amal dengan niat. Dia kata ni kita masuk hadis tu, hadis amal dengan niat. Wallah.